Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya ingin menerangkan atau memberi sedikit pencerahan apa yang saya belajar mengenai ijtihad dalam ekonomi. Yang pertama, terima kasih saya kepada Profesor Madya Dr. Asma binti Abdul Rahman kerana telah mencurahkan atau memberi ilmu yang bermanfaat kelak pada masa depan. Saya Umar bin Muhammad Daniel, nombor 199571, ingin memberi satu refleksi ataupun apa yang saya belajar 14 minggu ni. Yang pertama, kita pergi kepada apa refleksi yang saya buat lah. Yang mengenai pertama iaitu mengenai soalan pertama, apa yang anda faham tentang ijtihad? Dan yang kedua, apakah syarat untuk berijtihad bagi isu-isu semasa berkaitan ekonomi dan kewangan Islam di Malaysia? Dan yang ketiga, apakah kerangka berijtihad yang terdapat di Malaysia dalam isu berkaitan ekonomi dan kewangan Islam? Jadi, apa yang anda faham tentang ijtihad? Ijtihad adalah berasal dari perkataan al-juhdi yang digunakan dalam perkara yang menyusahkan atau yang memberatkan manusia untuk mengerjakannya dan ada kemungkinan tidak berjaya mengerjakannya. Ia juga membawa maksud bersungguh-sungguh dan mengeluarkan daya usaha untuk mencapai tujuan. Dan fiqh Ar-Zarkashi menjelaskan ijtihad sebagai mencurahkan daya dan kesungguhan untuk mencari hukum syarak yang praktikal melalui proses istinbat, di mana perkataan bersungguh-sungguh ini diterapkan atau dipentingkan untuk mengeluarkan satu buah idea atau satu kesimpulan yang akan memanfaatkan individu ataupun masyarakat kelak. Okey, kita tengok kepada syarat-syarat mujtahid. Tadi kita tengok definisi, sekarang kita tengok syarat-syarat bagaimana untuk menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid mestilah mengetahui Al-Quran dan Sunnah, mengetahui ijma' orang terdahulu, memahami bahasa Arab, berakal dan memayis, mempunyai orang teliti dalam membuat keputusan, di mana seorang mujtahid mestilah teliti dan memahami satu konsep atau satu konteks hukum itu sendiri ataupun konteks isu itu sendiri, isu semasa itu. So dia kena memahami kedua-dua konteks itu. Memahami usul fiqh, faham akan maqasid syariah dan mengetahui hukum furu'. Kita pergi kepada kepentingan dalam ijtihad. Ijtihad adalah penting dan bermanfaat bukan sahaja pada seorang individu untuk membuat satu-satu amalan, tapi ada satu umum kepada masyarakat untuk amalan itu memberi manfaat kepada mereka. Di mana ijtihad ini penting adalah sebabkan mekanisme utama yang memperkukuh ijtihad adalah merupakan mekanisme utama yang memperkukuh dan memperkembangkan suatu mazhab berpaksikan kepada kerangka worldview Islam. Yang kedua, ia memberi penjelasan dan panduan kepada masyarakat umum untuk beramal. Yang saya cakap tadilah, di mana ijtihad yang dikeluarkan akan memberi panduan kepada masyarakat umum macam mana nak buat benda ni dan macam mana nak buat benda ni. Adakah diharamkan ataupun dihalalkan. Yang ketiga adalah alat utama yang membangunkan binaan syariah Islamiah. Bagi satu ijtihad, hukum ini akan menjadi satu fatwa. Kalau di Malaysia akan menjadi satu fatwa dan diterapkan dalam mana-mana diterapkan dalam mana-mana industri. Contohnya dalam industri kewangan Islam. Contohnya ijtihad ini diterapkan dalam berkaitan munakahat dan berkaitan macam-macam lagi. Kita pergi kepada soalan yang kedua, apakah syarat untuk berijtihad bagi isu-isu semasa berkaitan ekonomi dan kewangan Islam di Malaysia? Syarat yang pertama ialah keahlian dalam ilmu syariah, di mana keahlian ini penting untuk mengeluarkan hukum yang berkaitan ekonomi. Ia adalah satu paksi atau satu syarat utamalah kalau mengeluarkan hukum ekonomi, mestilah kata tahu ilmu syariah. Lepas tu yang kedua, pendidikan formal yang mencakupi dalam penentuan hukum ijtihad, pengetahuan tentang ekonomi semasa, khususnya ekonomi dan kewangan di Malaysia. So pengetahuan tentang ekonomi semasa sangat penting untuk melihat bagaimana ia diterapkan ijtihad itu dikeluarkan mencakupi semua permasalahan dan ia
sesuailah digunakan kepada masyarakat. Kemahiran analisis dan kajian, lepas tu keterlibatan ahli dalam perbincangan. Di Malaysia kita ada MPS BNM, lepas tu kita ada SC, di mana semua ahli ini mereka ada satu mereka ada bidang masing-masing lah untuk mengeluarkan hukum-hukum sendiri. Maksudnya mereka mengeluarkan satu hukum itu berdasarkan ahli ini hebat dalam bidang mana. Macam tu. Yang kedua adalah berhati-hati dan bertanggungjawab. Bukan semudah-mudahnya mengeluarkan ijtihad. Kita pergi kepada apakah kerangka berijtihad yang terdapat di Malaysia dalam isu berkaitan ekonomi dan kewangan Islam. Mengenai prinsip yang perlu diikuti dalam kerangka, kita perlu tahulah yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah sumber utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Yang lain seperti ijtihad ulama salaf yang perlu ditiadakan dan keperluan semasa yang perlu diambil kira, kerana undang-undang Islam ini bukanlah satu yang statik. Dia adalah satu yang subjektif. Dia punya hukum adalah satu yang sumber adalah satu yang statik, tapi di mana diterapkan tu adalah diterapkan melalui pelbagai, maksudnya subjektif. So benda ni adalah mengikut satu zaman dan mengikut adat setempat sendirilah. Lepas tu kita tengok kepada institusi di Malaysia yang terlibat dalam ijtihad dalam bidang ekonomi. Iaitu yang pertama, mereka ini yang mengeluarkan satu kerangka atau framework lah untuk mengeluarkan ijtihad. Yang pertama iaitu Majlis Fatwa Kebangsaan National Fatwa Council. Iaitu mereka ini adalah yang mengeluarkan mereka sendiri yang mengeluarkan hukum. Contohnya adalah hukum-hukum baik seperti baik yang urbun, baik apakah diharamkan satu saham ni dalam percampuran unsur halal dan haram. Mereka adalah satu majlis yang mengeluarkan satu fatwa. So kalau yang kedua pula kita tengok kepada Majlis Penasihat Syariah, di mana mereka adalah yang membincangkan. Mereka sendiri adalah yang membincangkan dan memahami satu permasalahan hukum. Mereka lah kisah khususnya mereka adalah MPS BNM, iaitu Bank Negara Malaysia. Yang ketiga adalah seperti Security Commission Malaysia, iaitu SC Penasihat Syariah. Di mana SC ini kita boleh tahu Penasihat Syariah dia ada dalam satu-satu syarikat lah. Contohnya kalau Maybank dia ada penasihat syariah sendiri. Kalau Finbank dia ada penasihat syariah sendiri. Dalam Takaful pun ada penasihat syariah sendiri. Maka semua ni adalah ada penasihat syariah. Di mana sebelum bank, Takaful semua ni mengeluarkan satu-satu produk, mereka memerlukan SC ini untuk menjelaskan atau memberi panduan lah dalam satu-satu produk itu sendiri. Dan badan-badan lain seperti Industri Persatuan Perbaikan Islam dan Institut Kewangan Malaysia, ABA, dan Lembaga Perkhidmatan Kewangan Islam. Mereka ini adalah satu bahan rujukan lain ataupun mereka lah yang menyampaikan kepada ataupun mereka sendiri yang menyampaikan kepada masyarakat umum tentang permasalahan satu hukum. Dan mereka sendirilah yang memberi panduan jugalah kepada suatu ijtihad yang ingin dikeluarkan. Okey. Sekian, terima kasih.